Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, pengurusi dan jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita sama-sama kekal dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian hadis kita. Itulah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita akan masuk hadis yang ke-6 yang membicarakan mengenai golongan anti hadis. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba Al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Maksudnya daripada Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keterangan hadis. Lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua, selepas Al-Quran, ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari ikatan agama Islam.
Dan pada realitinya seseorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan juga garis panduan umum. Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya, serta menghuraikan dan menerangkan yang muskil. Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi SAW. Hadis yang kita baca pada malam ini membicarakan mengenai golongan anti hadis yang telah pun disifatkan oleh Nabi SAW melalui hadis ini dalam memberi bimbingan dan panduan kepada kita semua untuk mengenal pasti dan juga dalam keadaan berwaspada, kerana kita ini hidup di atas muka bumi Allah, khususnya di kalangan generasi yang mutaakhir ataupun generasi yang kemudian ini sudah pasti akan berhadapan dengan cabaran-cabaran, ujian-ujian keimanan yang mana membawa kepada suatu perkara yang boleh terpesong ataupun yang boleh kita jauh menyimpang daripada asas-asas agama yang Allah Ta'ala dan Rasul perintahkan kepada kita. Namun beruntungnya kita umat akhir zaman ini, kita sudah mendapat panduan yang lengkap, yang sempurna, di mana kita tidak ada alasan lagi untuk jatuh kepada lembah ataupun jatuh kepada kedudukan menyimpang daripada ajaran yang benar. Yang jadi masalahnya, timbulnya golongan-golongan yang menyimpang ini bukan salah lagi Allah Ta'ala, salah atas diri kita, kerana kita memilih jalan yang tak betul. Namun pada sudut asasnya panduan sudah lengkap, dan kita sedia maklum panduan kita selaku umat Islam ini iaitulah Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan juga merangkumi ijma' ulama' dan qiyas. Namun kalau hanya mengambil salah satu sahaja daripadanya, maka tidak mencukupi dan melengkapi kedudukan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Namun kalau begitulah kedudukannya, jelas daripada hadis ini telah memberi satu gambaran kepada kita apabila wujudnya golongan yang mengingkari hadis, maka mereka bukan termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab itulah mana mungkin orang-orang yang mengingkari hadis ataupun tidak beriman dengan hadis Nabi boleh mengaku dirinya Islam dan beriman kepada Allah, sedangkan ayat Allah Ta'ala terang lagi bersuluh. Kalaulah mereka ini yang beralasankan kata nak beriman dengan Quran saja, dalam Quran pun ada menyebut, memerintahkan supaya apa dia? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Quran, menyatakan apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada para pemimpin yang dilantik dari kalangan kamu. Sekiranya berlaku perselisihan ataupun perbalahan dalam sesuatu urusan kehidupan kamu, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Jelas ayat Al-Quran menyuruh kita supaya mentaati Allah dan Rasul. Rasul termasuk di kalangan nabi-nabi ataupun golongan yang wajib kita imani, sebab dia termasuk dalam rukun Islam, termasuk dalam rukun iman. Maka hal inilah dalam memberi suatu keadaan bahawa apabila golongan yang mendakwa mereka hanya nak pakai Quran saja, terang-terang mereka ini sesat, mereka ini jauh menyimpang dalam rukun Islam. Apa dia? Yang pertama, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam kita. Yang pertama, mengucap syahadah kita, melafazkan penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah.
maka itu sudah cukup memberi suatu asas kepada fahaman kita bahawa mesti dan wajib beriman kepada Rasul. Sebab menjadi persaksian sebagai orang Islam dalam mencukupkan rukunnya, rukun Islam itu ialah bersaksi Allah adalah tempat yang disembah, Muhammad itu Rasul utusan Allah. Dikuatkan lagi dengan rukun iman, an tu'mina billahi wa rasulihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi. Maka itu juga merangkumi tuntutan berkenaan dengan keimanan kepada Rasul. Maka sebab itulah melalui hadis ini jelas telah pun mendedahkan orang-orang yang mengingkari ayat Al-Quran, maka mengingkari hadis Nabi SAW, jelas mereka itu menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mendakwa kita nak pakai Quran saja, tak boleh. Jelas telah pun dinyatakan melalui keterangan daripada hadis tadi, bahawa apabila seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, ada ulama meriwayatkan, membahaskan bahawa orang yang duduk bersandar di atas katilnya itu ialah orang yang berpengaruh, orang yang ada kedudukan, menjadi ikutan masyarakat. Ada setengah ulama membahaskan pemimpin ataupun pemerintah. Jika mereka hanya nak pakai Quran saja, maka tak betul. Mesti Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Itulah sumber perundangan ataupun sumber rujukan kita sebagai umat Islam yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka itu jelas. Namun hadis ini mendedahkan ada seorang lelaki yang mengingkari akan hadis, sehingga dia membawa hujah kepada suatu kenyataan pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah sahaja. Dia cuba untuk berhujah dan menegakkan benang yang basah, ataupun menegakkan suatu perjuangan yang tak betul. Hanya nak pakai Quran saja. Apa yang dihalalkan Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan kami haramkan. Maka yang lain tak mau pakai dah. Itu asas kepada pendedahan daripada hadis ini kepada kita. Tetapi Nabi SAW melanjutkan sabdaan baginda, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah juga sama yang diharamkan oleh Al-Quran. Maka itu maksud hadis ini. Di sini jelas dalam menyatakan bahawa Al-Quran dan Sunnah sentiasa seiringan. Tak boleh ambil salah satu. Bahkan Nabi sendiri bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, kamu takkan sesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, itu sunnahku, al-hadis, sabdaan Nabi yang disampaikan, yang diajarkan kepada para umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas daripada hadis ini, apabila kita memahami adanya wujud golongan-golongan yang berfahaman, yang menyimpang daripada asas kepada agama. Mereka yang nak pakai Quran saja ni digelar sebagai Al-Quraniyun. Orang-orang yang hanya nak pakai Quran saja digelar sebagai Quraniyun. Mereka yang berpegang pada Quran saja. Namun mereka inilah golongan yang jelas menyimpang daripada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Namun bagaimana sejarah kewujudan mereka ini bukan hanya di zaman Nabi sahaja, bahkan wujud kesinambungan selepas pada itu, termasuk pada satu masa di mana turut dikenali ataupun wujud satu individu yang berketurunan Arab, lalu dia ini dilihat sebagai kefahaman Islamnya yang jauh menyimpang daripada tuntutan yang sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca satu artikel yang menyebut berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ni dia seorang berbangsa Arab tetapi duduk di US, duduk di Amerika Syarikat. Lalu dia sudah dicemari ideologi pemikiran dia. Ideologi pemikiran yang akhirnya dia ni telah pun
melaksanakan satu pembawaan yang baru dengan nak pakai Quran saja. Dan dia cuba tampil dengan suatu pendekatan yang dilihat sebagai menarik perhatian orang ramai dengan menggunakan kod 19. Kod 19. Dia cuba bawa satu olahan mendakwa itu mukjizat Al-Quran dengan angka 19. Lalu banyaklah dibawa, antaranya ayat-ayat surah daripada Mudaththir. Dia cuba bawa satu angka yang bersifat angka. Akhirnya orang yang jenis profesional, yang jenis akademik, jadi dia tertarik dengan pembawaan yang demikian. Lalu dia akan terpengaruh dengan pembawaan itu. Akhirnya dia nak pakai Quran saja, hadis tak mau pakai. Maka ini di antara sejarah kewujudan golong-golongan yang tersebut sehingga menular ke negara kita suatu ketika. Pada tahun 1985 ada tercatat dalam fakta sejarah di mana diperkenalkan ataupun dikembangkan aliran pemikiran Quraniyun, nak pakai Quran saja ni, oleh 3 orang tokoh pemikir daripada kalangan tempatan kita, orang Malaysia. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kenal siapa orang tu. Ada 3 orang tokoh pemikir mereka yang takjub dengan keupayaan akal mereka ni yang menganalisa sesuatu berbentuk sifat angka tadi. Dan juga takjub dengan perjuangan Rashid Khalifah tadi. Maka tokoh-tokoh yang dimasukkan 3 orang tadi yang menular aliran Quraniyun saja ni, nak pakai Quran saja ni, iaitulah Kasim Ahmad. Arwah dah dia. Kasim Ahmad. Lagi siapa dia? Abdul Manan Harun dan juga Osman Ali. Ni 3 orang ni memang adalah fakta sejarah yang diceritakan mengenai mereka yang menular, yang menyebarkan aliran nak pakai Quran saja. Sebab itulah ada tubuh satu persatuan mereka di dalam negara kita. Nama dia Jamaah Quran Malaysia. Jamaah Al-Quran Malaysia. Maka mereka inilah yang telah memperjuangkan Quran saja sehingga anti hadis, tak mau pakai hadis Nabi. Maka terang-terang akidah sudah pun batil. Mana mungkin nak pakai Quran saja? Kan Allah dah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Kan itu jelas ayat. Kemudian rukun Islam, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Mana mungkin boleh mendakwa nak pakai Quran saja, tak mau pakai hadis Nabi. Itu tak betul. Ini terang-terang salah. Walaupun dia apa status sekalipun, seorang pemikir yang hebat sekalipun, orang yang berpengaruh sekalipun, tapi dalam bab prinsip dan akidah, no kompromi. Tiada timbang tara, tiada toleransi. Ini asas yang diajar oleh Allah dan Rasul kepada kita. Di mana kita berada sekalipun, di zaman mana kita berada sekalipun, kepada siapa kita berhadapan sekalipun, jika sesuatu itu sifatnya bertembung dengan Quran dan hadis, dahulukan Quran dan hadis. Emma dia tu orang berkenamaan sekalipun, orang yang berpengaruh sekalipun, yang utamanya Quran dengan hadis. Ini yang diajar kepada kita. Dan kekuatan itu datang daripada mana? Penghayatan iman dan Islam yang Allah kuatkan kita melalui as-salah, yang difardukan kepada kita ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalam meletakkan keagungan dan kebesaran Allah dengan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita meletakkan keagungan yang maha mutlak, yang maha esa Allah. Maka bila kita mari rasa perasaan yang demikian dan juga sensitiviti yang demikian, maka kita bila dah letak lafaz takbir dan akad tangan takbiratul ihram itu, kita telah memutuskan segala hubungan kita dengan dunia. Sepatutnya begitu. Tak, sepatutnya begitu hakikatnya. Tapi hak jadilah ni Allahu Akbar, dunia kau ramai, kau banyak mari, tak? Tak, masalah kita ni. Sebab apa? Akhir zaman, tak? Akhir zaman, tengah Allahu Akbar tu lah letak tangan sini je, ingat habis barang-barang yang hilang tu duk mana. Tak, kebanyakannya berlaku begitu. Tak, kuci tengok pak letak mana. Rupa-rupanya main telitah dalam robok. Rupa ada sungguh jumpa cari. Tak, maknanya lain, apa jauh.
kita di akhir zaman ni dengan generasi awal umat Islam. Sepatutnya bila Allahu Akbar tu, kita lupa dah urusan dunia seketika. Sebab sifat solat tu apa dia? Dia membawa kita kepada pencegahan keji dan mungkar. Bagaimana berlakunya proses pencegahan perkara keji dan mungkar? Sebab roh kita ni, jiwa kita ni sudah ada network dengan Allah Ta'ala dah. Dia ada jaringan yang kukuh dengan Allah Ta'ala. Membina suatu kekuatan ruhiyah. Kalau kita buat analogi sebagai sebuah handphone, maka handphone tu cukup charge. Fully charge. Maknanya bila fully charge ni, gagah lah dia punya fungsi dia. Nak buka YouTube, nak buka Facebook, nak buka WhatsApp. Tak bebas sikit abuk. Tak. Tapi kalau bateri low, kita pun mati mobile data. Sebab apa? Nak tunggu panggilan penting saja. Tak. Takut-takut emergency. Itu maksud dia. Maka begitulah kita manusia. Bila kita ni, Allah isytiharkan sebagai ahsani taqwim, sebagai sebab baik kejadian, tally dengan kedudukan kita sebab baik kejadian itu, Allah bagi satu kekuatan kepada kita, bateri yang kuat. Dinamakan apa? Roh yang disuburi dengan iman dan taqwa. Kalau handphone, smartphone, Android, fizikalnya, rupanya comel saja, tapi bateri low, orang nak ambil tak? Tak pakai. Tak, baik pakai 3310 pula Nokia. Tak, walaupun cikai je nampak, tapi bateri dia power. Tak, maknanya begitu. Ni pakai smartphone comel saja, pakai sekejap, klak, bateri low. Orang pun tak pakai, dah buat cetong. Tak, maknanya gitu. Ni sebab kita manusia begitulah. Allah jadikan kita fizikal kita, subhanallah, ahsani taqwim. Padan dengan ahsani taqwim itu, Allah bagi roh, jiwa yang disuntik dengan keimanan. Recharge. Cah kita dengan apa dia? Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Maka bila berlakunya proses hablum minallah itu menjadikan insan ataupun fizikal manusia itu mencapai kemuliaan. Sebabnya dia telah pun mempamerkan suatu penampilan gerak kerja, tindak tanduk perbuatan yang menggambarkan seorang yang bergelar muslim mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila muslim mukmin ni apa dia? Dia akan hanya menampilkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Jikalau dia kelaparan roh ataupun rohnya gersang, maka dia akan berada pada pameran tindak tanduk perbuatannya itu dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, sebagaimana yang berlaku di zaman Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah, bila mereka ni rohnya lapar, tidak disuntik dengan hablum minallah, maka mereka bertindak dengan tindakan apa dia? Sifat-sifat yang tercela. Bunuh orang, berbalah, bertumpahan darah, berzina, minum arak. Akhirnya tak menggambarkan sifat kemanusiaan. Maka sebab itulah bagaimana untungnya kita ni, Allah Ta'ala beri kita kekuatan melalui as-solah sebagai suatu ikatan kita untuk mengisi zahiriah fizikal kita yang diciptakan dengan ahsani taqwim ini untuk bertindak sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Maka di situlah kita melunaskan tanggungjawab keimanan kita terhadap Al-Quran, keimanan kita terhadap Al-Hadis, sunnah Rasulullah, dan keimanan kita terhadap ijma' ulama' dan qiyas yang telah pun diajarkan kepada kita. Maka di situlah menjadikan suatu gerak kerja hidup kita di alam dunia ini kehidupan yang dirahmati Allah dan diredai Allah. Kalau kita tak laksanakan apa yang telah pun ditetapkan tadi, kita akan bertukar gerak kerja kita, sebaliknya mengundang kemurkaan Allah. Bila Allah murka, datanglah bala Allah. Bila datangnya bala Allah, maka binasalah kita. Allah dah sebut banyak kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu. Bila mana mereka dah ikut peraturan dan juga perintah-perintah yang dinyatakan Allah, mereka semua berakhir dengan kehancuran. Seperti kaum Ad, kaum Samud yang Allah sebut dalam Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kamu lihat wahai Muhammad apa yang telah aku timpakan, aku kenakan kepada kaum Ad,
bangsa Iram, mereka yang duduk di kota Iram. Apakah itu kota Iram? Kota yang terdapat di Ahqaf. Di manakah Ahqaf? Di bumi Yaman, selatan Yaman. Di mana persempadanan di antara Oman. Maka apakah kedudukan mereka pada waktu itu? Iramazatil imad. Mereka memiliki kepakaran, kemahiran membina bangunan-bangunan yang tinggi. Tiang-tiang seri yang hebat. Batu balok dia panggil. Bukan batang balok. Batang balok kayu. Ni batu balok. Dia boleh akak wak tiang, wak ukirang pula. Comel loteng. Kalau tuan-tuan, puan-puan boleh google dalam internet, tengok kota Iram, kaum Ad. Kita akan dapati binaan-binaan yang comel. Bahkan mereka boleh angkat batu begitu saja. Kenapa? Sebab sifat fizikal mereka Allah ceritakan dalam Quran, gagah dan juga sasin. Sehingga dihuraikan oleh ulama, saiz badan mereka ialah di antara 60 hasta ke 100 hasta. Maknanya apa? Besar, giant, gasi. Tak maknanya. Kita ni orang Asia, 4 hasta setengah yang lebih kurang saiz kita. Ni hasta. Tak, ni hasta ni. Dah tubuh kita ni tinggi-tinggi 4 hasta je, panjang-panjang kita pun. Dia 60 hasta hak paling pendek. 100 hasta yang paling tinggi. Maknanya apa? Gasi. Tak. Adakah ini khayalan, fantasi? Tidak. Ini realiti. Sebab sudah terbukti ditemui kerangka mereka di dekat dengan Saudi. Ketika syarikat minyak Arab Saudi, Aramco, dia buat satu inilah ahli geologi, dia nak cari sumber minyak dan sebagainya, maka jumpalah kerangka manusia itu. Kalau Google jumpa, nampak ada gambar. Ini gambar betul, bukan gambar main-main ni, gambar betul. Memang besar. Besar kerangka dia. Namun itulah kaum Ad yang Allah ceritakan tadi. Mereka bangga dengan kehebatan yang mereka tempa, yang mereka kecapi. Mereka boleh bina binaan-binaan yang tinggi, yang tersergam indah. Allah anugerahkan mereka bumi yang subur, tanaman yang menjadi, buah-buahan yang menjadi, comel, sedap, seronok. Tapi sayangnya mereka ni menyembah patung-patung berhala. Bila Allah utuskan Nabi daripada kalangan mereka yang bernama Nabi Hud alaihi salam, ajak beriman kepada Allah Ta'ala, dia dustakan seruan Nabi Hud dan mencabar Nabi Hud. Kalau betul kamu ni Rasul Allah, kalau betul kamu ni membawa kebenaran, datangkan azab kepada kami. Dia cabar. Dahsyat. Sebab apa dia berani kata begitu? Sebab dia dah rasa hebat. Dia dah miliki ketamadunan, binaan yang kuat, yang kukuh. Mereka boleh cari rezeki, sumber hasil yang subur daripada Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka lupa yang semuanya itu pemberian nikmat daripada Allah. Sepatutnya mereka menyedari bahawa nikmat itu dia boleh datang dan pergi. Nikmat itu adalah Allah suruh mereka bersyukur kepada Allah. Tapi mereka tidak bersyukur. Lalu Allah Ta'ala timpakan kebinasaan kepada mereka dengan bermulanya kemarau seketika, menyebabkan tanaman-tanaman yang subur kering. Lalu mereka berhajat ataupun mengimpikan hujan turun. Allah datangkan kepulan awan yang gelap dan mereka gembira bila mana tengok kepulan awan mari. Sebab apa? Hujan nak turun ni, suburlah tempat kita. Rupanya kepulan awan tu bawa apa? Air hujan untuk membinasakan mereka. Hujan yang turun dengan lebat. Dan di samping Allah iringi dengan angin taufan yang kuat. Yang sifatnya sejuk dan menyakitkan. Angin pula kuat. Macam tornado yang berlaku di USA. Yang hanya sekali sekejap 1 jam je. Bangunan yang kukuh terbang, jentera yang berat terbang, bayangkan. Tak. Maka itulah yang berlaku pada kaum Ad. Bukan sejam, 8 hari. Hancur. 8 hari. Bangunan yang mereka banggakan itu runtuh, tenggelam. Terhakis sebab hujan yang lebat, angin yang kuat. Nak tahan macam mana? Manusia yang sedang berhadapan dengan angin dan hujan itu pun binasa, sakit. Sebab itu Allah sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat apa yang kami buat, apa yang kami timpakan kepada kaum Ad? Supaya apa? Kita ni yang bacanya sedar.
Kita yang generasi mutaakhir ni sepatutnya rasa cukup bersyukur. Sebab apa? Pengajarannya cukup terang dan nyata kepada kita. Yang sepatutnya kita tidak berada pada jalan yang leka, kehidupan yang lara. Ni dak. Orang solat dia duduk main lagi gelewak tengah jalan, tak ada apa-apa tujuan. Duduk sembang kedai kopi, duduk makan-makan minum lagi. Bapa tanya kau survey sikit, bapa makan hala senja petang garik ni kata sedap, mai selera masa tu kata. Berat sungguh. Masa tu kongsi makan dengan syaitan tu, tak maknanya. Tu mai gelak perut tu. Orang ajak kebaikan dia pun tak berasa sensitif, tak berasa suih hati dia. Sebab apa? Mai makan waktu maghrib. Waktu lain sebelum tu ada lagi. Kalau lapar sangat pun sikit. Lepas maghrib ke solat dulu. Ni dah waktu maghrib makan lewat, lepas tu rapat jik nak masuk isyak dah. Tak. Kalau rasa nak semayang lah, tapi waktu kecederaan lah. Tak. Kalau hak kata ambil simple jalan mudah, tak payah. Jamuk lah kata. Tak. Jamuk tak payah je panggil. Ni masalah. Ini bahaya. Sebab itu bila kehidupan kita tak jaga solat, maka apa yang berlaku? Tidak ada keberkatan. Tak ada berkat. Kita kejarlah dunia, nak kejar setara mana takkan habis. Tak. Sebab tu Allah disiplinkan kita 5 waktu tadi. Allah Maha mengetahui waktu mana kena cah bateri. Tak. Waktu mana kena cah bateri kita. Daripada subuh kita lalui kehidupan yang begitu banyak warna-warni ujian kehidupan. Kemudian difardukan solat zuhur. Waktu itulah kita nak ngecah iman kita. Sebab itu saya suka analogikan solat sebagai waktu rehat dan rawat. Kita umpamakan ia sebagai rehat dan rawat. Sebab kita ibarat bermusafir. Dunia ni ibarat lebuh raya, highway. Destinasi kita mana? Akhirat. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke Melaka, nak pergi ke Johor, kita lalu ikut highway. Dalam perjalanan tu kan ada disediakan R&R, tempat rehat dan rawat. Apa tujuan? Nak betul orang kita ni bawa kereta penat, memandu. Tak betul orang ngatuk mata, kena kopi secawang, segar mata. Tak. Kemudian di R&R ni canggih dah, ada kursi urut elektronik. Masuk PT 2-3 riyal, urut badan sekejap. Lega rasa. Atau segar semula. Boleh bawa kereta pergi ke KL, pergi ke Melaka dan sebagainya. Maka itulah umpamanya kita, dunia ni ibarat lebuh raya. Kita harungi lalui hidup dunia ni macam-macam ujian kehidupan kita. Macam-macam warna-warni kehidupan yang mengheret kita kepada apa? Kalau kita gagal mengawal diri kita, kita gelecoh. Menyimpang daripada matlamat hidup. GPS lari. Nak pergi ke akhirat, dia rasa macam dunia lah satu-satunya destinasi dia. Dia pun duk main loading situ, duk temu jalan. Kalau GPS, duk temu jalan. Loading, duk main pusing, musik ketang begitu saja. Tak ada hala tuju ke mana, duk sampai destinasi. Sedangkan kita ni, kalau clear cut kita punya matlamat, kita sedar kita nak menuju ke akhirat. Bila kita nak menuju ke akhirat, kita kena persiapkan bekalan-bekalan yang cukup. Maka sebab tu Allah sediakan solat kepada kita. 5 waktu itu tujuan apa dia? Supaya setting tak lari. GPS ni sentiasa dalam keadaan refresh. Hala tuju tu memang akhirat. Sebab tu kita ketika solat, kita pun rasa segar semula. Tenang semula. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sebab solat itu juga zikir. Kita sedang menghadap Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita pun rasa tenang, kita rasa bahagia. Tak. Orang yang cari dunia, tak kira siang malam, tak kira garik buta apa semua, dia kerja pun tak ke mana juga. Kalau dapat banyak sekalipun, dia akan hilang cepat ataupun terlepas cepat nikmat dan genggamannya. Sebab apa? Keberkatan. Kita hidup nak berkat. Walaupun sedikit, yang penting berkat. Ni cari dapat banyak, dok berkat, dok guna skepeng. Sama juga dengan keadaan apabila manusia ni dia rasa angkuh dan sombong, dia nak pakai buah dia saja. Sedangkan kita dah ada SOP yang jelas daripada Allah. Contoh golongan anti hadis tadi.
Dia rasa dia nak pakai Quran saja. Dia rasa dia betul. Sedangkan salah. Dia mesti pakai hadis. Sebab itu di antara sumber panduan rujukan kepada kita yang Allah Ta'ala sendiri telah pun perintahkan. Namun bila mana mereka nak pakai cara mereka, maka mereka telah melakukan sesuatu yang bersifat fasad. Bersifat mungkar. Yang mana bila fasad dan mungkar bertebarang berlaku ataupun berleluasa tanpa ada usaha pencegahan, itu dikatakan Allah timpakan kemurkaan. Sebagaimana disebut pada surah Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bila zahirnya munculnya banyak fasad, banyaknya kerosakan tangan-tangan manusia tadi, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Allah Ta'ala kata arak itu haram, dia kata halal sebab ada lesen. Allah Ta'ala kata judi itu haram, dia kata halal sebab ada permit. Allah Ta'ala kata maksiat, tempat-tempat pak kelab malang itu bersifat membawa kepada maksiat dan dosa kepada Allah. Mereka kata inilah semuanya kemodenan, kemajuan. Sebab berlakunya kehidupan yang bersosial, mengundang pelancong datang dan sebagainya. Maka itu akalan, logik akal. Kita tidak boleh berteraskan logik akal semata-mata. Kita ada panduan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri menyatakan syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia. Padanya keterangan petunjuk yang menyatakan halal haram, dosa pahala, jalan ke syurga, jalan ke neraka, semua jelas dinyatakan Allah. Wal furqan, dinyatakan perbezaan di antara yang hak dan yang batil, mesti mencegah kemungkaran, iaitulah memperkasakan dan menegakkan syariat Allah, peraturan Allah yang dinamakan maqasid asy-syar'iyyah. Untuk apa? Melindungi dan menjaga kehidupan manusia, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab keturunan, menjaga harta. Maka semuanya itu bersifat apa dia? Untuk menjaga dan melindungi syariat-syariat yang telah pun diwajibkan oleh Allah dan Rasul kepada kita semua. Maka semuanya membawa kepada jaminan dan kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Maka sebab itulah apabila kita berperanan dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka kita akan diredai Allah. Tapi kalau kita tak buat perkara-perkara itu, maka kita akan berlaku kehidupan kita sebaliknya. Datangnya murka Allah, fasad banyak. Allah kata liyuziqahum ba'dallazi amilu, maka ditimpakan sesuatu azab kepada mereka, sesuatu musibah, bala bencana kepada mereka di atas sebahagian yang melakukan, dan sebahagian yang lain yang menyaksikan akan kejadian tersebut, mereka kembali kepada Allah. Satu lagi untungnya kita umat akhir zaman ni apa? Bila Allah turunkan bala, bila Allah turunkan kemurkaannya, tidak membinasakan secara total. Sebagaimana umat yang terdahulu, bila Allah murka, habis panak, tak ada tinggal saki-baki. Yang tinggalnya kesan-kesan sejarah mereka sahaja. Kita umat akhir zaman, Allah timpakan sebahagian saja, menjadikan sebahagian yang lain menyaksikan. Untuk apa? Mereka sedar dan insaf dan berubah dan melakukan gerak kerja islah, gerak kerja pemulihan dan pembaikan. Itu untungnya kita umat akhir zaman ni. Sebab Allah masih beri peluang untuk kita melunaskan kedudukan kita sebagai khairul ummah, sebagai sebaik-baik umat. Maka sebab itu kita kena sedar bahawa tanggungjawab kita ni ialah khairul ummah, sebaik-baik umat, yang pernah ditempa sejarah kedudukan ini oleh generasi awal umat Islam. Disebabkan keimanan mereka, ketakwaan mereka, sehingga Allah puji sikap mereka dan kejayaan mereka. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Ta'ala puji mereka dengan menobatkan mereka pada kedudukan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai umat pertengahan. Maksud umat pertengahan di sini ialah yang menampilkan ciri-ciri keadilan, yang menampilkan keseimbangan hidup itu berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga menjadi persaksian, jadi contoh, tauladan oleh mereka mata-mata yang menyaksikannya. Maka itulah kejayaan generasi awal umat Islam, sehingga akhirnya kejayaan mereka itu memberi kesan yang besar kepada Rom dan Parsi. Rom dan Parsi tumbang disebabkan oleh apa dia? Kehebatan kedudukan ummatan wasata yang dikecapi oleh generasi awal umat Islam. Namun bila kita sudah melihat yang diceritakan Allah kepada kita, kekuatan dan kejayaan itu mampu milik oleh kita umat akhir zaman ini, sepatutnya kita lebih bermotivasi dan berdaya saing untuk menjiwai sifat tersebut, dan kita mengulangi semula sejarah kegemilangan itu agar Allah merahmati kita, agar Allah memberkati hidup kita, yang mana tidak akan berjaya gerak kerja itu melainkan dengan nilai kesatuan umat Islam, dengan nilai penyatuan umat Islam. Tolak sebarang bentuk taksub dan asabiyah, sebaliknya kembali kepada asas tuntutan Allah dan Rasul kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Kembalilah kepada asas agama kita supaya kita mampu membina kekuatan dan rangkaian umat Islam agar Allah memberi kemenangan dan juga kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Maka itu sekadarnya kupasan hadis yang kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Dan saya mengambil kesempatan untuk kita sama-sama nak masuk Ramadan ini, kita perkasakanlah gerak kerja amal kita dalam kita bersiap siaga menyambut Ramadan, bulan yang penuh keberkatan ini, supaya Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, yang boleh jadi bekalan yang sebaik-baiknya dan mampu kita mencapai keampunan daripada Allah yang sudah pasti akan mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadarnya daripada saya, wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.